Assalamualaikum Tuan Muhammad Khairi. Hari ini saya Amira binti Muhammad Ismail, pelajar Islamic Banking mengambil subjek harta pusaka dan syariah. Ini menemu bual Tuan mengenai wasiat. Boleh Tuan perkenalkan diri? Okey, nama saya Nama saya Muhammad Khairi bin Kamarudin. Sekarang ni saya merupakan pensyarah kanan di Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia. Saya berkelulusan Dr. Falsafah dari Universiti Teknologi Malaysia. Rasanya tu je lah kot. Okey Tuan Khairi. Boleh kita teruskan sesi temu bual kita? Boleh. Okay. Tuan Khairi, apa yang Tuan tahu mengenai wasiat? Apa itu wasiat? Okey. Sebenarnya wasiat ini dia boleh didefinisikan sebagai kita memberikan nasihat ataupun arahan. Okey, contohnya macam saya mewasiatkan sebahagian daripada harta saya ini saya berikan kepada anak-anak yatim, ataupun sebahagian daripada harta saya ini saya bagikan kepada institusi kewangan Islam ataupun Baitul Mal. Okey, itu antara contoh wasiat. Okey, selain itu dalam konteks di Malaysia, wasiat dia ada beberapa konteks. Okey, contohnya macam dia sebenarnya ada 5 tapi saya simpulkan ada beberapa je lah. Okey, yang pertama wasiat di Malaysia ialah wasiat kepada bukan waris. Sebagai contoh, saya pun menyediakan dokumen. Saya kata saya ini mewasiatkan 1/4. Okey, 1/4 daripada harta saya untuk diberikan kepada rumah anak-anak yatim. Ataupun kepada bukan waris lah, tujuan kebajikan. Okey, itu wasiat yang disahkan oleh Islam. Maknanya kurang daripada 1/3 dan penerima mestilah terdiri daripada bukan waris. Okey. Yang kedua ialah wasiat di mana saya melantik wasi ataupun pentadbir harta pusaka saya. Ini kebanyakan wasiat yang diamalkan di Malaysia. Contohnya saya membuat wasiat dengan sebuah syarikat amanah. Saya buat wasiat amanah itu dengan syarikat amanah itu saya sebenarnya dalam arti kata ini saya melantik syarikat amanah tersebut sebagai pentadbir ataupun wasi kepada harta pusaka saya. Itu maksudnya wasiat. Ada 2 wasiat. Selain itu ada wasiat wajibah, ada wasiat kepada waris, ada wasiat yang berpandukan kepada Akta Wasiat 1959 yang diguna pakai kepada orang bukan Islam. Okey, baiklah. Okey, Tuan Khairi, boleh Tuan Khairi spesifikkan daripada sumber manakah pengetahuan wasiat ini diperolehi? Okey, kalau tanya saya banyak membaca. Saya ada berpengalaman dalam beberapa syarikat pengusaha harta pusaka. Memang saya memang fokus kepada wasiat dan hibah. Selain itu, pengetahuan saya daripada pembacaan melalui artikel, ada promosi-promosi yang ditawarkan oleh banyak syarikat lah. Banyak syarikat. Kalau kita tengok dekat, kalau kita memandu kadang-kadang ada billboard dia tulis okey mari kita buat wasiat. Macam contohnya Amanah Raya Berhad, dia ada membuat billboard. Baru-baru ni saya tengok TV, saya jarang tengok TV tapi saya tengok TV dah ada iklan tentang wasiat Amanah Raya Berhad. Itu sebenarnya adalah antara faktor-faktor bagaimana seseorang ataupun saya sendiri boleh tahu sumber berkaitan tentang wasiat. Itu saja. Okey. Seterusnya, Tuan Khairi ada rasa perlu ke melakukan wasiat ni? Seorang individu ni perlu tak buat wasiat? Okey. Sebenarnya soalan ini dia subjektif. Okey, tapi saya pecahkan kepada 2 ya. Okey, kita perlu buat wasiat. Okey, kita perlu buat wasiat sekiranya kita ada keinginan untuk membahagikan harta pusaka kita tu sebahagiannya untuk kita manfaat bukan waris. Contohnya saya nak mewasiatkan harta saya tu kepada rumah anak-anak yatim, Baitul Mal ataupun mewakafkan. Tapi pastikan tidak lebih daripada 1/3. Kalau lebih 1/3 dia akan susah sikit lah. Okey, itu perlu. Satu lagi, contohnya saya memerlukan wasiat sekiranya
waris-waris saya tidak tahu langsung untuk menguruskan harta pusaka. Perkara ini berlaku contohnya bila kita meninggal. Waris-waris tak tahu bagaimana nak menguruskan, tapi melalui wasiat yang melantik wasi tadi, macam saya terangkan tadi, wasi tersebut perlulah menguruskan harta pusaka tersebut. Maknanya kita dah lantik siapa yang akan uruskan harta pusaka kita. Kalau kita melantik syarikat amanah itulah yang akan membuat pengurusan harta pusaka kita. Kalau kita lantik individu, individu tersebutlah akan menguruskan harta pusaka kita. Lagi satu, kalau kita perlu buat wasiat ni sebab contohnya ini khusus kepada orang yang yang mempunyai harta pusaka dia lebih daripada 2 juta. Kalau harta pusaka lebih daripada 2 juta, bila berlaku kematian, harta pusaka tersebut kalau tak ada wasi, harta pusaka tersebut perlu difailkan di mahkamah sivil dan mendapatkan letter of administration. Tempoh untuk mendapatkan letter of administration tu 2 tahun. Tapi kalau kita ada wasiat, kurang daripada 1 tahun untuk dapatkan grant of probate. Itu adalah perbezaan bidang kuasa. That's why kita perlu buat wasiat. Kenapa kalau saya jawab pada persoalan yang kedua, kalau tak perlu, kenapa kita tak perlu buat wasiat? Sekiranya kalau waris-waris kita tahu bagaimana nak menguruskan harta pusaka, tak apa, kita tak buat wasiat, kita tinggalkan saja. Nanti bila kita meninggal, waris pandai-pandai lah. Kalau kita rasa itu yang terbaik, itu pulanglah. Tapi sebab dia subjektif. Ada waris yang tahu, ada yang berpengalaman, ada kalau contohnya dia ni memang pakar, contohnya dia kerja unit pusaka kecil, tak apa, mungkin tak perlu pun. Kalau ada macam itulah. Tapi kalau rasa waris tak tahu, cadangan saya seelok-eloknya buatlah wasiat yang melantik pentadbir tadi. Terima kasih kerana bagi untuk kedua-dua cadangan. Seterusnya, sejauh manakah kepentingan wasiat ni? Rasanya dia ada penting ke tak penting atau amat penting bagi Tuan? Berbalik kepada cerita yang saya bentangkan tadi, wasiat saya tak boleh nak katakan satu keperluan, wajib ada wasiat. Kalau macam harta kita pandai, waris-waris kita pandai nak buat, tak perlu pun. Ataupun kita rasa macam tak apalah, pandai-pandailah dia uruskan sendiri, tak ada masalah. Kalau kita rasa penting, contohnya kita rasa kita nak, bila kita nak mati, kita nak harta kita tu dapat kepada manfaat kepada orang lain. Contohnya saya nak buat wasiat 1/3 kepada bukan waris, saya bagi kepada rumah anak-anak yatim ataupun bagi ke pembinaan masjid. Itu kita sangat perlukan wasiat supaya mereka mendapat manfaat. Ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputusnya amalan anak-anak Adam kecuali selepas kematian kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, doa anak yang soleh, satu lagi ilmu yang bermanfaat. Maknanya kalau kita buat wasiat kepada untuk tujuan kebajikan, itu akan menjadi sedekah jariah kita lah. Tapi bagi pandangan saya, sekiranya dia amat penting. Saya tekankan sekali, wasiat amat penting sekiranya anda mempunyai harta pusaka lebih daripada 2 juta. Memang sangat penting. Amat penting sebab bila tak ada wasiat, harta atas 2 juta, waris-waris perlu menuntut harta pusaka tu perlu menuntut di mahkamah sivil. Prosedur dia agak lagi rumit sebab nak mendapatkan letter of administration memerlukan 2 penjamin yang bernilai harta pusaka yang mempunyai harta sama banyak dengan si mati. Contohnya, saya meninggal dunia, total harta saya 10 juta. So, waris saya perlu mendapatkan 2 orang penjamin yang menilai hartanya sama seperti saya 10 juta. Sebab tak ada wasiat. Sekiranya saya buat wasiat, bila saya meninggal dunia, waris tidak perlu mencari 2 orang penjamin tersebut. Dia hanya failkan melalui peguam, failkan dan boleh mendapatkan grant of probate. Itu maksud saya amat penting. Bagi pandangan Tuan, apakah halangan yang mungkin timbul bila melaksanakan wasiat ni? Halangan yang timbul dalam pelaksanaan wasiat halangan yang mungkin timbul. Kalau kita melihat halangan ni, pertama, kerana kalau macam kita buat wasiat, kita buat wasiat, antara utamanya ialah
selepas kita mati tu waris tak bersetuju dengan pentadbir yang kita lantik. Yang tu dia agak teknikal lah, dia tak bersetuju. Bila dia tak bersetuju, kena lantik yang baru. Dah satu hal pula nak melantik yang baru. Dan saya melihat satu lagi isu ialah waris-waris ni dia tak tahu tau peranan wasiat ni macam mana. Okey, contohnya kita arwah bapa dia ada buat wasiat kepada badan kebajikan yang tertentu. Tapi waris dia tak ambil peduli pun. Kata sebenarnya dari segi hukum wasiat tersebut kalau sah, waris perlu tunaikan wasiat tersebut. Tapi berlaku konflik sekiranya wasiat kepada waris. Saya ingin tekankan wasiat kepada waris. Okey, dalam Islam wasiat kepada waris secara umumnya tidak sah. Contohnya saya mewasiatkan seluruh harta saya kepada anak perempuan saya, wasiat kepada waris. Anak perempuan saya ialah waris. Saya wasiatkan seluruh hartanya. Okey, dalam Islam harta wasiat itu tidak sah. Sebab dua faktor iaitu melebih 1/3 dan penerimaan ialah waris. Sekiranya nak berkuat kuasa, waris-waris lain kena bersetuju. Barulah wasiat tersebut boleh dikuatkuasakan. Sebab first dia dah bertentangan dengan Islam. Iaitu wasiat kepada waris. Okey. Itu antara halangan lah. Dan satu lagi ialah halangan yang saya nampak ialah dalam nak melaksanakan wasiat, khususnya wasiat yang melantik pentadbir tadi, wasiat yang melantik wasi, masalah utamanya ialah kos. Berapa kos untuk membuat tuntutan harta pusaka tu, wasiat tu, untuk melaksanakan wasiat tu. Contohnya kita ambil peguam. Berapa kos untuk peguam tersebut untuk filekan di unit di Mahkamah Sivil? Dia tak ada limit. Saya tak, apa yang saya tahu dia tak ada limit. Ada 20,000, ada 50,000. Dia tak ada. Okey, contoh kalau kita melantik contohnya syarikat amanah tertentu, contohnya Amanah Raya ataupun As-Salihin. Mereka ada portion ada kiraan tersendiri. Biasanya kebiasaannya 2% ke 5% daripada keseluruhan harta pusaka. Contohnya harta pusaka saya bernilai 10 juta. Berapa kalau dalam 2%? Semua kita kira jap. 2%, saya anggarkan lebih kurang 200,000 kos untuk uruskan harta pusaka saya. Berdasarkan yang biasanya saya tahu 2% hingga ke 5%. Itu antara mungkin masalah yang timbul dalam pelaksanaan wasiat. Okey. Seterusnya, apa bentuk-bentuk harta yang boleh diwasiatkan? Okey. Dalam konteks di Malaysia ni, saya ambil konteks di Malaysia. Okey. Harta sebenarnya dia luas. Ada pinggan, itu harta, laptop, handphone. Tapi dalam konteks di Malaysia, harta mestilah sesuatu yang didaftarkan. Contohnya basically harta di Malaysia ni kita ada ASB, kita ada account bank. Yang tu yang ada nama kita. Account bank, tanah, rumah. Itu yang ada nama kita. Lagi apa? Takaful. Itu semua harta-harta. Okey. Itulah contohnya harta-harta yang orang kata mudah untuk diwasiatkan sebab dia ada nama. Tapi contohnya saya nak, bila saya nak mati, saya nak mewasiatkan harta saya ini, saya nak bagi kepada waris, bukan waris saya. Sebenarnya boleh, tapi dia agak sukar kerana dia tidak ada dokumen pemilikan. Itu masalahnya. Tapi basically kalau bentuk harta yang diwasiatkan ni, basically harta yang mempunyai nama lah. Contoh macam saya cakap tadi, wang simpanan, unit amanah, tabung haji, takaful, ISB dan rumah dan tanah, geran kereta, tu boleh. Mudah sebab dia ada bukti pemilikan. Tapi kalau macam laptop dia tak ada bukti pemilikan, dia agak sukar untuk buat wasiat. Okey. Baiklah Tuan Khairi, itu sahaja soalan yang saya ingin ajukan kepada Tuan Khairi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Khairi kerana sudi untuk menjawab temu bual ini. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Amirah. Semoga berjaya. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih.